Jadi kalau kita tengoklah pada satu kisah ada seorang, apa sah? Nak kena ulang balik ke? Oh, tak payahlah kan? Tak payahlah kan? Ada seorang lelaki Ansar. Ada seorang lelaki Ansar, dia datang bertemu dengan Nabi. Dia kata tolonglah bantu. Dia minta bantuan lah, sumbangan daripada Nabi. Nabi ni kalau nak kata Nabi kita ni, dia nak katakan dia miskin, tak boleh dia cakap dia miskin. Sebab tak pernah sehari pun dia tak tolong orang. Ada je sumbangan dia bagi. Kan? Satu hari tu orang Ansar ni minta, ada tak apa-apa boleh kau bagi kat aku? Ya Rasulullah, apa Nabi buat? Nabi tanya, ada tak apa-apa barang kat rumah kau yang tu boleh kita jual? Kata. Apa barang yang ada kat rumah kau? Dia kata ada 2 kain, dia kata. Satu kain tu buat lapik tidur, lapik duduk, satu lagi buat lapik makan, dia kata. Makan minum, dia kata. Kau bawa kain tu dua-dua kat aku, dia kata. Bila dapat kain tu, dia pun tanya sahabat-sahabat, siapa nak beli kain ni? Ada seorang, aku nak beli dengan 1 dinar. Ada tak nak beli dengan harga 2 atau 3 dinar? Lepas tu seorang, 2 dinar. Aku nak beli 2 dinar. Jadi seorang sahabat dia beli 2 dinar, dapat 2 dinar, dia pun bagilah dekat orang Ansar ni tadi. Ana ambil ni 2 dinar, 1 dinar kau buat beli kelengkapan makanan, dari satu dinar lagi kau beli kapak, dia kata. Kau bawa kemari. Jadi dia pun ikutlah, dia pun belilah. Dulu harga barang mungkin taklah setinggi hari ni ingatnya kan. Dalam tu berdapat dia beli makanan dan keperluan kat rumah dengan 1 dinar. Dan 1 dinar lagi dia beli kapak, dia bawa kat Nabi. Nabi pun tunjuk. Nabi pun belah kayu. Sekarang kau gunakan kapak ni, kau pergi belah kayu, pergi jual. Kau datang jumpa aku beli. Aku tak nak jumpa kamu dalam tempoh 15 hari. Lepas 15 hari, dia pun datang balik jumpa Nabi. Nabi kata, sekarang kau dapat berapa? Dia kata dapat 10 dinar. Jadi dia kata sebahagian kau buatlah beli makanan dan pakaian. Sebahagian lagi belilah makanan minuman. Sebahagian lagi kau simpan. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata bekerja ini lebih baik daripada meminta-minta. Kan? Kerana dengan meminta-minta nanti di hari kiamat akan menjadi noda hitam di wajah sang peminta. Ketahuilah meminta-minta hanya dibolehkan bagi orang dalam keadaan fakir yang amat sangat atau hutang yang membelit atau denda yang amat memberatkan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Anas bin Malik. Maknanya satu perkara, di luar sana ada orang yang suka. Walaupun ada, tapi dia gemar minta-minta dengan orang. Dia gemar meminta sesaja. Dia pemalas, bukannya tak sihat. Sihat. Sekarang bini bekerja, suami tak bekerja. Kalau suami tu duduk rumah, buat kerja rumah, jadi sumi rumah, tak apa. Sumi rumah, kan? Tak apa. Ni masalahnya pemalas, mengangkang, membesarkan latu-latu. Itu masalah tu. Yang teruk bini kan. Jadi eloklah kita ni bekerja. Dia apa yang saya nak bagi tahu, duduknya kita dekat dalam dewan ni maknanya kita ada kerja. Kita ada kerja. Di luar sana ada orang sedang bawa folder file ni. Kulu-kili tengah fikir nak kerja apa. Saya dulu bekas pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Bila buka je jawatan kosong, pembantu takbir atau jawatan pembantu penguatkuasa grade 19. Hari ni grade 19, dulu grade 17. Kelayakan minimum SPM. Yang minta ada degree, ada master. Macam-macam bidang. Jadi bila kita tengok keadaan macam tu, orang memang susah nak kerja sekarang. Susah nak dapat kerja. Dan kita pula ada kerja. Dan tak ada siapa pun yang tak seronok bekerja. Tak ada siapa tak seronok bekerja. Kan? Cuma yang paling seronok orang Malaysia ni, kalau boleh dia tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Kalau boleh. Kan? Kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi memang tak dapat lah kan. Jadi saya tahun 2018 saya dah bersara dah. Awal 2018 saya bersara. Bulan 1 macam tu saya bersara. Sebab masa tu saya dah tak tahu dah mana satu part time. Jadi pengarah part time ke penceramah. Betulnya ceramah part time sudah jadi pengarah pula part time. Jadi saya pun ambil keputusan bersara. Jadi secara teknikalnya saya tak ada kerja. Itu sebab saya datang ceramah ni. Dah tak ada kerja, ceramah lah. Macam tu lah. Jadi orang panggil ceramah kan. Datanglah saya ke Pengerang ni. Jadi bila sebut tentang kerja, saya kata tadi, kita tengok tadi apa yang dibacakan. Kan, dalam satu hadis yang dibacakan oleh Ustaz Loman tadi, dia kata tentang bagaimana sesungguhnya Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan suatu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti dan sempurna. Masalah ramai dalam ni. Ramai dalam ni orang Melayu beragama Islam kan, kita tengok. Tapi ramai orang kaitkan Melayu ni dengan pemalas kan. Buat kerja memang tak apa-apa, tak semangat. Betul ke? Melayu macam tu lah. Ayat kita biasa kan. Orang akan stigma ni, dia akan labelkan macam tu. Melayu macam tu. Kenapa sengit kontraktor Melayu macam tu lah. Kau tak tahu ke? Apa halnya ni kan, kontraktor Melayu kan?
Buat ni, alah, buat saya program My House TV Hijrah tu yang repair rumah orang susah tu. Buat tembok RM1. Kat rumah saya dulu, saya dah pindah rumah lain lah. Dulu rumah tu masa buat buat awning kan, buat berdekat porch depan tu, buat awning depan kan. Dia confident dia tabuk lubang, lepas tu dia pasang dah tak sama lah lubang tu dengan batang tiang tu kan. Dia punya asas mak jerangka tu macam mana pula ni? Tak apa, kau cip punya hal dia tu. Dia screw kan yang lubang tu. Kemudian dia buat lubang baru nak lekatkan dekat tiang tu kan. Akhirnya apa berlaku? Bila hujan lebih bocor, melayu. Lepas tu dekat gutter kan, tempat laluan air kan. So kebetulan hujan lebih, nak tengoklah air cantik tak turunnya. Memang unsunkable. Tak disangka-sangka air tak turun. Apa jenis gutter kau beli ni? Memang dia talan air tahu ke? Rupanya bila tinyau bertakung kat tengah tu. Saya cakap kau pakailah penimang air tu biar dia sengit sikit. Takkan aku yang ajar kau. Patut kau lah ajar aku benda tu. Kau kontraktor. Tak apa, dia kau cip punya hal. Tak apa, dia tabuk tengah tu, dia hantar majiran. Saya kata, apa perangai kau ni? Kau tengok rumah Cina, sebab depan rumah tu ada rumah Cina kan? Kau tengok rumah Cina tu. Ada tak ada baik macam kau tabuk tengah-tengah tu? Tak ada kan? Mana kau kena sengitkan sikit, turun air tu cantik lah. Apa dia buat? Dia pun turunkan. Dah macam gelongsor pula dah. Macam gelongsor wet world tu. Cakap kan? Aduh, kata. Jadi macam tu lah. Jadi, soalannya, betul ke orang Melayu macam tu? Soalan saya. Sedangkan Nabi dah sebut. Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Ataupun disebutkan tadi, terbaik. Dalam satu riwayat lagi kata, baik, teliti dan sempurna. Maka tak sepatutnya lah jadi macam tu. Betul ke Melayu macam tu? Soalan saya. Betul ke Melayu macam tu? Kau jap minum. Tadi apa ramai yang baju hijau dengan baju kuning minum kat kedai kat roundabout tu tadi? Kau ingat aku tak report? Aku report kan? Tak adalah, tak. Dia memang tadi sambil dia memang dia bungkus je. Tak ada yang minum kat sana. Saya nampak tadi macam tu lah. Cover. Tak. Betul ke Melayu macam tu? Kejap minum. Lepas tu malas, lepas tu lambat. Betul ke Melayu macam tu? Saya tanya ni. Ramai yang cakap, sebenarnya memang ya Melayu macam tu. Cuma, bila ditambah dengan nilai Islam, tak sepatutnya Melayu macam tu. Faham tak? Tu kena faham. Kalau Melayu saja memang. Melayu macam tu. Tapi dia Melayu beragama Islam tak sepatutnya macam tu. Sebab ada Melayu ni tak sepatutnya. Janji ada. Okeylah tu. Daripada tak ada. Okeylah tu janji siap. Daripada tak siap, dia nak suruh siap, aku siap lah. Takat tu lah. Asbol kan. Asal boleh. Itulah penyakitnya kan. Itulah dia. Jadi makna kata, kena buat yang terbaik. Jadi sebenarnya, bila sebutkan tentang, saya dapat tahu ni, kata satu organisasi yang besar kan. Alhamdulillah, nak masuk sini pun bukan kaleng-kaleng lah, bukan senang lah. Macam-macam tapisan yang dibuat kan. Nak masuk kami sarik lagi dah, nak masuk dalam ni. Kena berhenti dulu, kena cek dulu satu-satu kan. Betul lah tu, balik sekarang nak kena cek bawah ada bom ke tak. Kena cek, macam tu lah, memang sensitif kan kawasan ni kan. Dan saya difahamkan dalam ni memang orang kaya-kaya ramai. Sebab katanya tak sampai nak belanja duit. Duit gaji tak sampai belanja lah. Tu yang minum pun kadang-kadang macam tu, kata tapi roundabout macam tu ya kan. Macam tu lah kan. Jadi macam tu lah. Jadi mudah-mudahan lah kan, mudah-mudahan kan, berkat rezeki kita bekerja lah dengan baik. Apa-apa pun dalam hati kita ni, ialah bab-bab bekerja ni kan, kita kena ada satu sifat yang baik. Sifat yang baik. Itu sebabnya kena install dalam hati kitanya. Kena install benda-benda baik dalam hati kita. Ada 5 software yang kita kena install dalam hati kita. Dalam nak dapat kehidupan bekerja yang baik lah kan. Yang pertama, kena install sabar. Sabar banyak. Kerja memang okay, kan kerja dengan panis dengan banyak ni kan, dengan kena marah, dengan apa tu biasa. Kan? Iya. Kalau nak ikutkan bukan senang. Saya sendiri pun ni Allahu Akbar. Bukan senang nak sampai ke Pengerang ni. Allahu Akbar. Satu-satu sekotol ceramah hari ni kat sini. Betul kan? Lepas ceramah Pengerang, petangan kena pergi Negeri FM kat Seremban. Lepas tu malam ni di Banting. So pagi Kajang. Lepas tu Penang dah 2 hari. Macam tu lah kerja. Tak tahu soalan tadi. Tuan apa tadi tanya, masa bila jumpa bini? Tashengo ya. Macam tu. Kan? On tak on? On. Alah, sudah. Macam tu lah. Yang faham, tak faham sudah. Letaklah. Macam tu lah. Jadi nak buat macam mana? Kan? Tu sebab bini saya bising tu. Camah.
Baru balik pada umrah itu. Saya balik pada umrah tu cerita tadi. Balik pada umrah. Lepas tu terus sambung ceramah di kedutaan Malaysia di Kuwait. Lepas tu baru balik. Tu yang suara saya macam sangau sikit ni kan. Bukan sebab dia salju tu panas mana. Minggu lepas di Madinah 44 degree tengah hari. Di Kuwait pernah cecah 62 degree. Tapi yang menyebabkan demam tu sebab bilik tu sejuk mana. Bilik sejuk pula dan tak ada siapa pula nak temankan kita. Yang faham-faham lah, tak faham sudah lah. Macam tu lah kan. Jadi macam tu lah keadaannya. Jadi memang tu sebab suara berubah tu balik-balik ya. Sampai-sampai rumah tu dah siap pergi Kuantan mak, Cabah di Kuantan. Tu rumah kata pergilah. Macam mana kena biasakan. Jadi sini pun saya difahamkan ramai yang PJJ. At least PJJ tu boleh bercinta, boleh ni, you macam mana, you okay. Daripada saya balik memberikan harapan palsu. Sampai-sampai dah nak keluar balik. Abang balik nak keluar balik? Macam tu lah. Macam tu lah. Kena sabar. Tu sebab jangan minta suami popular. Ayat kan. Kan? Jangan minta suami. Iya. Jangan minta suami. Iyalah biasa-biasa suam-suam kuku pun tak apalah kan. Iya. Poning kepala. Pergi sana sini. Tu sebab tadi kan saya kan dekat Rombak tu ada satu kedai. Ramai orang. Saya minum kedai depan tu tak ada orang. Biasanya kedai yang tak ramai orang tu tak sedap. Tapi tadi bolehlah. Saya nak telur yang lebih masak, saya kata. Makan tadi. Sedap lah, dia kata. Lepas tu, rasa bukan orang Malaysia, rasa cara cakap lain sikit. Kan? Tapi Alhamdulillah, sedap makanannya. Nasi lemak, ayam KFC. Kena scam kan, KFC apa. Kan? Tapi sedap lah, sedap. Jadi itulah. Jadi, pertama sabar. Hidup kita ni kena sabar. Mesti ada ujian dan dugaan kita. Sebab kita tengok kan dekat ayat kan, safety first, results matter. Lepas tu dia kata apa? Winning together. Nurture trust. Nurture trust dengan let's communicate. Nampak tu. Nampak dalam keadaan ni sekarang ni semua nak together. Kan? Kan? Semua nak bahagia. Professional satu lagi. Ada satu lagi dia matlamat program ni nak membentuk sikap profesional. Macam mana nak profesional? Kalau Syed tak puas hati dengan orang ya. Kau tengoklah. Dia naik pangkat pada dia. Pas dia kita ni apa? Dia macam tu masalah tu. Kan memang sampai bila-bila pun lah kan. Kau dah faham profesional dah. Merit orang nak bagi dekat dia. Bukannya seorang-seorang buat keputusan. Jadi satu komiti yang akan decide siapa akan naik pangkat. Siapa yang ni. Lepas tu marah kau tengoklah. Khusus pergi luar negara entah dia. Khusus pergi Sarawak entah dia. Khusus pergi Kota Tinggi entah aku. Dia marah. Pergi khusus pun marah. Ada kecoh betul lah. Susah kita kalau hidup macam tu. Hidup ni dengan mungut, bayangkanlah. Jangan mungut. Ya. Itu sebabnya ada seorang Nabi. Ada seorang Nabi, tak disebutkan Nabi yang mana. Dia beribadah selama 50 tahun. Selepas 50 tahun, kan, dia kata, dia kata, tolong, dia kata, ya Allah masukkanlah aku. Apa ni? Allah Ta'ala beritahu macam ni. Allah beritahu dia, sesungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Wah, dia pun cakap, bukankah aku ni tak ada dosa? Wah, dia kata macam tu. Ni sekadar nak bagi pengajaran je lah kisah ni. Dia kata, bukan aku tak ada dosa. Kemudian Allah perintahkan sebatang pokok menghempap kaki Nabi ni. Tak dapat tidur dia malam tu. Sakit kaki bangkak, badan nyut-nyut. Mengoning-ngoning. Orang di sembilan kata. Nyut-nyut kata orang Kedah kan. Jadi, bila esok tu sakitnya, esok tu pokok tu bersuara. Dia beritahu, Allah memberitahu kepada kamu, sesungguhnya ibadah kamu yang 50 tahun itu tak dapat menebus satu keluhanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Berapa kali mengeluh sehari tu cakap. Kan semayang dah lah tak berapa ada. Kan? Contohlah orang lain lah sini okey tempat lain. Kan semayang dah tak berapa jaga kan, tapi mengeluh banyak. Kenapalah macam ni? Kenapalah macam ni? Alah hai, itulah. Relax, sabar. Semua orang melalui proses yang sama. Setiap orang ada ujian masing-masing. Nampak tadi makan selera tapi dalam kepala fikir macam-macam. Betul tak kan? Ada je ni, tengah fikir suami, yang seorang fikir isteri, seorang fikir anak. Aduh, hai. Macam-macam hal. Kalau tengah hari ni nak jemput anak, macam-macam fikir. Kan ni ada kerja tak siap lagi, lepas tu ada paper kena bentangan pula yang bagi admin kena ni, kena siapkan pula ni. Lepas tu dah mulalah siap klaim-klaim ni nak kena. Macam-macam yang kita fikir, sabar. Yang kedua, syukur. Syukur dengan apa yang kita ada. Macam saya kata tadi kan, syukur. Tapi kenapa manusia tak bersyukur? Ada 3 sebab manusia tak bersyukur. Yang pertama, sebab sibuk melihat apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Faham tak? Nampak budak perempuan, lawa betul budak tu. Dia nak tak kat aku? Ya Allah, cantiknya budak ni. Dia nak tak kat aku? Aduh, harapnya terbuka lah hati dia kat aku. Dia terlupa dia ada bini.
Nampak? Kau jangan, sebelum aku habiskan cerita tu, aku potong siap-siap kan. Jadi macam tu lah kan. Jadi makna dia terlupa apa yang dia ada. Nampak Jadi makna kata, dalam hati kita ni kena belajar syukur. Pertama, tak syukur. Tengok apa orang ada. Tengok orang tu ada kereta besar, tengok tu rumah besar. Sedangkan kita dah ada kereta. Tak ada keperluan pun kereta kita besar. Kita nampak rumah dia rumah bungalow. Banglo. Kan? Bahasa baku bungalow. Saya nak tanyalah. Sekarang ni siapa yang duduk rumah teres? Katakan. Rumah teres kan? Saya nak tanya, nak tak duduk rumah banglo? Nak tak? Sebab apa tak nak? Pasal kemas fikir. Kan? Tapi siapa yang tak nak rumah banglo? Betul tak? Tak apalah, seorang tadi fikir kemas je. Sebab dia terbayang dah kemas tu kan. Tak apalah, faham. Tapi ada orang dia kata, saya nak. Siapa tak nak? Ada orang cakap macam tu. Tapi simple je. Benda tu datang dengan komitmen. Kemas satu. Satu lagi apa dia? Bil api. Tak dapat macam rumah teres tu. Bil elektrik kan. Mungkin dalam, sekarang pun heboh 300 ke 500 mahal rumah teres lah. Kan? Rumah flat dulu. Sekarang dapatlah 100 ke 300. Okey lah. Tapi rumah banglo memang 800 ke 1000 lebih. Tak dapat dah. Kita dengan rumah banglo dah besar, nak kena pasang kipas banyak, nak pasang aircon. Ataupun tak apalah. Kalau nak jimat, satu je aircon kat bilik utama. Yang lain pakai kipas sate. Macam yang pahala pula kan. Rumah banglo punya lah nak jimat lah kan. Tak dapat dah. Sebab ramai orang dia nak. Siapa yang tak nak pakai kereta mahal, kereta mewah. Tapi servis dia tinggi. Maintenance dia tinggi. Itu sebab saya kata kadang-kadang kita gemar minta satu benda yang kita tak ada. Itu sebabnya manusia tak bersyukur. Sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Bila dah bergaduh suami isteri baru sedar. Rindukan anak. Tak dapat momen bersama-sama. Baru teringat akan sentuhan isteri. Baru teringat suami. Allah. Astaghfirullahalazim. Macam itulah ayat suami tu. Astaghfirullahalazim. Kenapa macam tu? Allah. Macam tu kan? Macam tu lah. Saya tak lakonkan sesiapa. Tapi macam tu lah lebih kurang. Bila dah bercerai-berai, yang jadi mangsa adalah anak. Kan? Barulah teringat anak. Baru teringat isteri. Isteri pula baru teringat suami dulu terteruk pun balik. Jangan ingat senang hidup sebagai bersendirian tanpa suami pun susah. Baik-baik dengan orang tuduh nak rampas laki orang tu. Bila dah jadi ibu tunggal, dia ada satu status yang lain dekat Malaysia ni. Dia lain sikit. Kan? Kita buat baik pun orang pandang serong. Ini ada lah ni. Kau tak tahu ke dia janda? Kau tak tahu ke? Kata. Ya, tak. Betul. Tu saya kata, bukan senang. Bukan senang. Dan seringkali lelaki dipersalahkan dan kami sebagai lelaki dah lama redakan keadaan ini. Kan? Macam tu lah. Tapi bab suami isteri ni satu je. Kesian yang paling kesian tu lah. Anak. Tu dia. Keluarga kan. Masa tu lah dah hilang baru tahu. Kedua. Kenapa manusia tak bersyukur? Sibuk melihat kelebihan orang lain. Lupa tengok orang lebih susah daripada kita. Itu kedua. Dan yang ketiga. Kenapa manusia tak bersyukur? Sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia semata-mata. Sedangkan apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah. Kita cakap dengan orang, kau kalau nak berjaya ikut style aku ni, kita kena dah strategi tau. Kita kena usaha, kena buat macam ni insya-Allah. Aku dulu pun struggle. Tapi bila aku buat macam ni, berjaya. Oh, cik ayat dia. Adalah satu hamba Allah tu, pukul 4 pagi dah bangun hantar roti. Yang satu hamba Allah tu 4 pagi dah bangun nak pergi ceramah. Ada orang tu pukul 4 pagi dah bangun bawa lori hantar barang, hantar roti, hantar apa, hantar barang. Daripada pukul 4 pagi tadi, lepas tu pukul 8 pagi dia tukar pakai uniform jadi pengawal keselamatan. Kemudian pukul 6 petang dia tukar pakai plat t-shirt, pakai apron, ambil upah basuh pinggan dekat restoran. Orang yang sama. Pukul 10.30 malam balik, pukul 11 sampai rumah, anak isteri semua dah bergempangan tidur. Orang ni tak cukup usaha ke? Teruk lagi usaha, tapi Allah belum izinkan dia senang macam orang pref camp ni. Kan? Relax. Ceramah pun makan. Macam mana punya senang, mewah kan? Kan? Ni contoh. Kan? Saya okey je. Saya tengah buat extreme IF. Jadi saya tak terasa sangat kau makanlah macam mana kau nak makan pun. Kan? Tapi betul. Kan? Maknanya ada orang tu struggle.